When we come to what is popularly known as Chowkit, we often forget that Chowkit is located right in the city center. And the offshoot of Chowkit is Lorong Haji Tai. Mention the two images of crime, rape, prostitution and drug dens are played repeatedly in the head. It is an open secret about the dark side of the famous Chowkit. A trip to this area after 8 p.m. can show you all this. Women and transgender sex workers ply their trade in KL's famous red light district, waiting for their regular and irregular customers. Coupled with dingy hotels, petty traders, food stalls, smells and aromas, the noise and dust that accompany human traffic, the place is the peak. But for many people, Chowkit is home. Today's story is not about the dark side of Chowkit. Today's story features a brave woman who has gone through an extraordinary journey to be where she is right now. Saya pernah berkahwin dulu. Mula-mula terlibat dengan Dadah ni kerana suami lah. Suami saya, masa tu dia kena buang PCO tau kat kampung. Jadi tak tahu macam mana keluarga angkat saya ni suka dengan dia, kahwinkan saya dengan dia. Kahwinkan saya dengan dia, dia bawa ke Kuala Lumpur. Tak tahu langsung dia ni drug pusher. Sampailah polis tangkap. Dia pun bagi Dadah ni sikit-sikit dengan saya tahu. Mula-mula ganja, dia balut dalam rokok daun, dan kemudian dia bagi pula heroin, cucuk dalam rokok tu. Lama-kelamaan Gian tu pun mula-mula kena tangkap dengan polis, tak tahu macam mana rasa Gian ketagih tu, tak tahu. Lepas tu suami Mak Wan dia kena tangkap banyak tau. Dadah dia kena hukuman gantung mandatori. Selepas dia mati itulah barulah Mak Wan dah, macam mana nak buat, Gian apa semua nak balik kampung dah tak boleh, keluarga semua dah reject lah sebab dia tahu kita kena tangkap Dadah kan. Dah masuk penjara semua, orang tua sudah reject. Jadi masa tu barulah Mak Wan terlibat. Mula-mula pergi-pergi, masa suami ada, dia biasa bawa Mak Wan pergi Tabriz semua kan. Pergi minum arak, pergi apa-apa. Jadi bila dia tak ada, Mak Wan pergi balik kat situ. Lepas tu bekerja kat situ. Hancur. Semuanya hancur. Kita tak pakai kondom, memang terdedah pada jangkitan penyakit lah. Kita sendiri tak pakai kondom.
pelanggan tak pakai kondom. Memang tak tahu langsung pasal kondom. Dululah. Tapi sekarang lain lah. Kenapa pelanggan tak nak pakai kondom? Pelanggan tak nak pakai kondom sebab mungkin dia rasa tak seronok kot. Tak seronok, tak best. Itulah bagi dia orang. Dia kan bayar. Jadi paksa kita kena ikut lah apa yang dia nak. Dia tak nak pakai kondom, kita pun tak payah pakai. Kita pun cuma tak fikir pasal kesihatan. Lepas tu pula masa tu kita tak dibagi tahu pasal HIV ke apa semua ni. Tak tahu langsung. Kita pun tak pernah tengok macam mana orang sakit HIV ke apa semua. Jadi kita tak tahu. Jadi bagi kita duit tu sangat penting. Bagaimana anda boleh terjerumus dalam kegiatan ini? Terjerumus ni. Apakah sebab you nak pilih menjadi satu sex worker? Saya bukan pilih kerja sebagai sex worker. Tapi apabila sudah jatuh ke dalam penagihan dadah, banyak kerja yang kita tak boleh buat. Tambah pula macam saya ni, saya tak sekolah. Saya tak sekolah tinggi lah, sekadar pandai membaca dan menulis. Jadi susah nak dapat kerja. Sex worker bukan pilihan. Bukan satu kerja pilihan. Terpaksa. Macam tak seronok lah. Tak seronok. Tak seronok. Tak ada yang seronok. Tambah-tambah pula kita ni beragama Islam kan. Jadi rasa macam tak tahu nak cakap macam mana. Sedih lah. Sekarang kan, fikirkan balik, flashback balik apa yang berlaku kan. Memang sedih sangat-sangat. Right now, Mak Wan is going to bring me back to the places where she used to take drugs and where she used to wait for customers and all. So, let's go. Jadi malam kita akan beroperasi kat sini dari malam sampai pagi. Kat atas hotel tu. Kat situlah. Lepas tu ada lagi. Walaupun dah pagi kan, kita tak akan balik rumah. Kita tunggu kan. Bila dah dapat duit, kita cari dadah lah. Kita pergi cari dadah kat bawah sana. Dekat pasar ke, kat mana ke kan. Kita pun tak balik rumah. Kita tak balik rumah untuk isap. Kita isap dekat sini je. Kita semua tak ada rumah. Jadi kita tidur dalam ni. Ni bangunan orang tinggal. Bangunan yang tak ada penghuni lah. Kita masuk dalam ni. Kita tidur kat sini. Sekarang dah tutup dah. Kita duduk dalam ni, hisap. Lepas tu Mak Wan selalu hisap kat sini lah. Kat sini Mak Wan masuk. Tempat ni. Tempat ni Mak Wan akan masuk, Mak Wan hisap kat sini lah. Ni tempat Mak Wan hisap. Kat sini. Mak Wan akan hisap dadah kat sini. Ni macam ada orang duduk. Memang ada orang duduk kat sini. Malam-malam ada lah orang tidur kat sini. Tapi memang sini tempat hisap. Kita orang hisap ramai-ramai kat sini dan ada yang tak balik tidur kat sini. Kat sini ramai yang homeless, tak ada rumah. Tu tidurlah, merata-rata sajalah tidur. Ini pun samalah tempat hisap kat sini. Hisap kat sini. Kat sini pun kita hisap. Kat sini pun ada juga tempat bilik sewa kat atas. Sini kita duduklah kat sini. Kita duduk kat sini kan. Tunggulah
Ada orang nak naik, kita bawa lah. Apakah yang membuatkan Mak Wan ingin berubah? Mak Wan nak berubah sebab Mak Wan rasa cukup susah, cukup sengsara, cukup seksa hidup. Sampai tahap tak ada rumah. Sampai tahap kutip makanan dalam tong sampah. Sampai tahap pakaian pun dah tak terurus. Kaki tak pakai kasut, seluar koyak rabak, rambut semua. Ya Allah, tak tahu nak cakap. Mak Wan kena tangkap. Masuk penjara. Kat sana kan, walaupun bunyi dia penjara, tapi kita duduk kat sana, kita belajar sesuatu tu. Kita tengok orang lain duduk bilik akhir, nak pergi hukuman gantung. Kita tengok kawan-kawan kita, dia bagi sikit pelajaran agama apa semua, menyebabkan kita terfikir tau. Tapi bukan sekali lah. Keluar masuk, pusat serenti, keluar masuk. Tapi akhir sekali orang fikir, cukup kat situ. Jadi pada tahun 1999, kali terakhir Mak Wan masuk pusat pemulihan. Dari situ sampai hari ini Mak Wan stop dadah, stop sex worker, semua stop. So actually this is the second day of our shooting, and right now we are in front of the place that Mak Wan is staying right now with her friends. So we just sort of want to look at her living condition now and what kind of house she's staying in. Jadi sebagai proses pemulihan, hari ini Mak Wan bekerja dengan NGO. Kumpulan SASA dia adalah sama. DIU, sex worker dan ramai lagi lah. Siapa saja kes yang kita jumpa, kita akan cuba bantu. Jadi allowance yang diberikan oleh NGO cukup tak untuk menampung kehidupan? Setakat hari ini untuk survive, makan, minum, sewa rumah tu cukuplah. Cukup, tapi Mak Wan tak ada simpanan lah. Tak ada simpanan? Mak Wan tak ada simpanan. Tapi apa kerja yang boleh Mak Wan buat? Kalau nak kerja part time ke apa semua, dah tak cukup masa. Lagipun Mak Wan ni sudah berumur. Siang malam kerja mana boleh tahan kan? Jadi kerja macam gini je lah. Kerja cukuplah. Cukup setakat tu lah, tapi tak ada simpanan lah. Untuk survive hari-hari sebulan, sewa rumah, makan, tambang, apa semua, okey lah. Mak Wan rasa nombor satu sekali kan, cita-cita Mak Wan. Tapi ini cuma impian lah kan. Tak tahu boleh capai ke tidak. Mak Wan rasa sebelum Mak Wan mati kan, Mak Wan nak pergi umrah lah. Tapi tak tahu mana nak dapat duit tu. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki kan, adalah kot rezeki kat mana-mana. Itu nombor satu. Nombor duanya, Mak Wan rasa kalau Mak Wan dah tak kerja lagi NGO ni, Mak Wan cukup kalau Mak Wan ada satu bisnes kecil, goreng pisang ke, jual nasi ke kuih ke kan. Mak Wan rasa itu je lah. Mak Wan nak pergi jauh lagi sebab Mak Wan sekarang pun dah umur 58 tahun kan. Cuma Mak Wan nak survive lah untuk kehidupan hari-hari kan. So we just came out from the place that Mak Wan is staying in, but unfortunately we weren't able to take much footage of the house itself because there were other people who staying in the place with Mak Wan. So we just took a couple of still photos and a few minutes video, and that's all, and we did the rest of the interview in Mak Wan's room. After the interview, Mak Wan told me that her living condition has improved because before that she was living in Chowkit, and she said that every time she left the house and when she came back, everything will be gone, just gone like that. She didn't know who stole the things, who did that. She didn't know, and she was feeling very helpless about it. But now that she's living with her friends,
she's able to do a lot of stuff with her room. So I'm actually very impressed and fascinated by how well Mak Wan took care of her house, because it's very tidy and neat. Kepada masyarakat pula, belajarlah menerima, kan? Dia tidak ada satu benda yang pun yang berlaku, kan? Tak ada orang yang suka-suka. Tak ada orang pergi sekolah, cita-cita dia nak jadi sex worker, cita-cita dia nak jadi drug user. Tak ada. Mesti ada sesuatu menyebabkan dia jadi macam tu. Jadi kepada masyarakat ataupun ibu bapa ke siapa-siapa lah, kan, jangan terus menghukum. Belajar terima, sebab tak siapa pun yang suka kerja macam gini. Tak ada siapa pun seronok kerja sex worker, tak ada siapa pun seronok nak jadi penaga dadah, kan. Terimalah mereka, kan.